Monomer adalah basic molecular unit, iaitu unit molekul yang asas. Monomer merupakan repeating unit, unit yang berulang yang membina polimer. Polimer adalah makromolekul yang dibina daripada repeating unit monomer tersebut. Proses yang menghasilkan monomer kepada polimer dipanggil polymerization. Monomer akan bergabung antara satu sama lain banyak-banyak dan gabungan itu secara ikatan covalent bond. Contohnya etin adalah monomer. Etin akan bergabung antara satu sama lain secara covalent bond, dan proses ni kita panggil proses sambungan etin dengan etin yang lain dan seterusnya dipanggil polymerization. Monomer adalah etin tu sendiri. Ini repeating unit, jadi kita kena salin salah satu daripada repeating unit ni buat kurungan square bracket. Kalau polimer, kurungan square bracket juga tapi letak N. Polimer ada dua jenis, homopolimer dan copolimer. Struktur polimer tersendiri straight chain ataupun yang ada branch dan bersambung antara satu sama lain kita panggil cross link. Polimer juga ada yang jenis natural yang asli dan sintetik yang man-made. Jenis polimer ada dua kan. Homopolimer adalah polimer yang terbentuk daripada monomer yang sama. Awak tengok ni semuanya A. Manakala kalau copolimer dia terbentuk daripada monomer yang berbeza A, B, A, B. Sekarang kita tengok struktur polimer iaitu straight chain dan cross link. Apa perbezaan dan persamaannya? Straight chain polimer adalah monomer yang bersambung secara straight ataupun long chain, boleh dikitar semula, lembut dan berubah bentuk apabila dipanaskan. Jadi antara monomer dia bersambung straight saja macam ni lah. Cross-link polimer mengandungi branch yang menyambung antara rantaian polimer satu sama lain. Tidak boleh dikitar semula sebab bila ada branch tu dia lebih keras, lebih elastik dan tak boleh berubah bentuk. Awak tengok ni, X ni macam jambatan lah yang menyambung antara rantaian polimer. Jadi ini contoh dia. Kalau straight chain dia rantaian begini saja, tapi kalau yang cross link nampak dia sambung-sambung ni kan. Persamaan setakat ni adalah ikatan dalam polymerization secara covalent bond. Contoh natural polymer, protein, karbohidrat dan juga getah asli natural rubber. Synthetic polymer yang dibuat khas kat kilang lah. Contohnya PET, PVC, polystyrene, Teflon. Pembuatan polimer ini adalah secara addition polymerization. Kalau jenis condensation polymerization adalah seperti polyamide. Ini jenis-jenis polyamide, Kevlar, nylon 6 dan nylon 66. Polyester iaitu Dacron dan Terylene. Properties polimer ada dua, natural dan synthetic polymer. Kita mula dengan natural polymer. Natural polymer adalah molekul yang besar terhasil secara semula jadi. Protein terbina daripada amino asid dan ikatan antara amino asid adalah secara amide bond. Dalam chapter amino asid, amide bond juga dikenali sebagai peptide bond. Contohnya alanin dan alanin, kita buat dipeptide dulu. Keluarkan H2O dan sambung dengan antara karbon sambung karboksil dan sambung C double bond O dengan nitrogen membentuk peptide bond. Siap. Monomer adalah alanin itu sendiri. Kopi je alanin. Repeating unit alanin tapi kena ada bracket. Kita keluarkan H dan OH. Repeating unit akan jadi. Tarik biar panjang dan letak bracket. Jangan letak N tau. Untuk polimer, kita salin balik repeating unit dan letak N. Karbohidrat juga polimer, contohnya starch, kanji. Sekarang tentang getah asli pula. Yang hasil daripada pokok getah tu lembut, melekit dan mudah terurai. Ketiga-tiga ciri ini menyebabkan getah asli ni kurang sesuai untuk digunakan dalam aktiviti seharian. Natural rubber iaitu 2-methyl-1,3 butadiene menghasilkan polimer polyisoprene. Kat sini ada dua elektron kan? Salah satunya pergi ke arah kiri dan satu lagi berada di tengah-tengah. Tak adalah double bond kat sini, kita padam.
Sama juga elektron pergi tengah dan satu lagi elektron ke kanan. Double bond ni hilang dan membentuk covalent bond yang baru. Kita padam arrow ni. Kemudian kita letak bracket dan N dapat polyisoprene. Monomer dia isoprene. Repeating unit kita salin yang dalam bracket ni. Jangan letak N. Untuk polimer kita kena letak N. Sekarang synthetic polymers pula. Polymerization adalah proses yang menggabungkan monomer membentuk polymers. Jadi synthetic polymers adalah daripada synthetic monomers yang telah mengalami proses polymerization. Synthetic polymerization ni dibuat di kilang. Ada dua jenis synthetic polymers, polymerization secara addition dan juga polymerization secara condensation. Addition polymerization melibatkan addition reaction daripada monomers yang ada double bond iaitu unsaturated monomers tanpa membuang sebarang molekul yang kecil seperti H2O, HCl. Tak ada elimination lah. Unsaturated monomers tu merujuk kepada monomers yang ada double bond. Manakala condensation polymerization merupakan polymerization yang menggabungkan monomers dan dalam proses condensation tersebut, molekul kecil seperti air, HCl, metanol akan dihasilkan secara proses elimination. Setiap monomers untuk condensation mesti ada functional group yang sama ataupun dua functional group yang berbeza. Ini adalah contoh polymers yang terhasil secara addition polymerization, manakala ini adalah contoh polimer yang terhasil secara condensation polymerization. Kita tengok synthetic polymer yang terhasil secara addition polymerization. Addition polymerization melibatkan double bond dalam monomer tersebut. Peroxide digunakan sebagai initiator ataupun catalyst lah dalam addition polymerization. Elektron dalam double bond ni akan keluar ke kiri dan ke kanan dan bersambung dengan monomer etin yang lain. Monomer ni kita salin etin lah. Okey, monomer dah siap. Untuk repeating unit kita kena keluarkan elektron kiri dan kanan. Elektron kiri akan buat ikatan dengan monomer sebelah kiri dan elektron yang keluar sebelah kanan akan buat ikatan dengan etin sebelah kanan. Bracket. Inilah repeating unit. Sama macam repeating unit tapi dengan N. Okey, dah siap polimer untuk polyetin. Kena letak N kat sini sebab soalan nak polyetin iaitu polimer. PVC pula sama je, elektron di sini akan keluar bergabung dengan vinyl chloride sebelah kiri dan elektron sebelah kanan ni akan keluar bersambung dengan vinyl chloride sebelah kanan. Awak nak buat dalam bentuk skeleton macam ini pun boleh. Kemudian kita letak N sebab ini adalah polimer. Monomer ni salin saja vinyl chloride. Repeating unit salin yang produk ni tapi tak ada N. Last sekali polimer ada N. Polystyrene pula. Ulang lagi elektron sebelah kiri sambung dengan styrene sebelah kiri. Elektron yang sebelah kanan ni akan sambung dengan styrene sebelah kanan. Okey, dah. Kemudian monomer. Kemudian repeating unit. Repeating unit dah siap. Polimer pula. Sama je macam repeating unit. Tapi ada N. Teflon. Teflon yang pisang teflon akan disambungkan pada kuali non-stick tu untuk bagi efek non-stick yang tak melekat. Okey, dah siap monomer. Repeating unit. Bracket. Teflon ni sebenarnya daripada perkataan tetrafluoride sebab dia ada 4 fluorine. Okey, dah siap polimer untuk teflon. PET ni adalah polimer yang paling meluas digunakan jadi botol air ataupun bekas makanan. PVC pula digunakan dalam pembinaan untuk buat getah paip tu, kabel-kabel wiring dan juga digunakan dalam alat perubatan. Polystyrene banyak guna dalam packaging makanan juga, macam bekas minuman warna putih yang selalu ada kat jamuan birthday tu, potluck tu yang warna putih tu. Polystyrene juga digunakan dalam alat mainan. Teflon ni banyak digunakan dalam non-stick pan, kuali yang tak melekat tu. Condensation polymerization pula ada dua jenis, polyamide dan polyester. Contoh polyamide, nylon 66, nylon 6 dan Kevlar. Polyamide merupakan polimer di mana monomer tu bergabung membentuk amide bond. Bila kita sebut amide, monomer mesti carboxylic acid dan amine group. Dalam nylon 66, hexane dioic acid 6 karbon dan juga hexane diamine 6 karbon. Sebab tu nama dia nylon 66. 6 karbon tambah dengan 6 karbon. Kita keluarkan H2O untuk menghasilkan amide bond.
tempat yang kita keluarkan OH dan H tu kita sambung. Sinilah amide bond. Hidrogen kat sini sebenarnya kita keluarkan juga, sama seperti OH pada carboxyl group pun kita keluarkan juga. Letak bracket kiri kanan dan N. Monomer ada 2, letak kat sini, dan satu lagi monomer ini letak di sini. Tak muat, madam kena letak arrow. Repeating unit, ini repeating unit, kita padam N. Manakala untuk polimer sama, kita letak N je. Kalau nylon 6, dia melibatkan 6 karbon saja. 1 tambah 5, 6 karbon. Macam mana amide bond terhasil? Nampak ni, sebelah kiri ada amine group, sebelah kanan ada carboxyl group. Jadi kita kena buat 2 monomer. Lukis satu lagi 6 aminohexanoic acid. Kemudian kita keluarkan OH dan salah satu H kat sini. Jadi H2O yang kita keluarkan tadi. Kemudian nitrogen ni ada satu hidrogen. Sambung. Kita sambung elok-elok ya. Ada OH tapi sebenarnya kita keluarkan sebab nak hasilkan amide bond. Jadi OH tu padam. 2 hidrogen ni kita buang satu hidrogen sebab nak buat amide bond dengan 6 aminohexanoic acid yang lain lah. Okey, yang ini repeating unit. Kemudian kita tambahkan N untuk struktur yang sama. Baru kita dapat jawapan untuk polimer. Kevlar, jaket kalis peluru. Buang H2O dan sambungkan N dengan C double bond O. OH ni akan buang dan H ni pun kita akan buang untuk hasilkan amide bond dengan monomer yang lain. Okey, dah dapat repeating unit. Kemudian untuk polimer tambah N. Monomer untuk Kevlar adalah 1,4-diaminobenzene dan 1,4-benzene dicarboxylic acid. Polyester pula iaitu Dacron dan Terylene. Polyester adalah polymer chain yang terhasil daripada proses esterification. Jadi kalau ester mesti kena ada functional group carboxylic acid dan alkohol. Untuk Dacron, alkohol yang digunakan adalah ethane diol dan juga carboxylic acid yang digunakan adalah carboxylic acid derivative iaitu ester. Side product dia adalah metanol, jadi kita akan buangkan CH3 dan OH. Buang metanol, buang OH dan CH3. Kemudian sambung ni bahagian ester. Tertinggal 2 kan? CH3 ni nanti kita buang, sambung dengan monomer yang lain. Kemudian kita buat bracket. Dan OH ni pun kita kena buang, buat bracket, padam. Okey, dah dapat repeating unit untuk Dacron. Polimer letak N je. Monomer adalah 1,2-ethane diol dan juga dimethyl terephthalate. Letak dalam kotak di bawah. Untuk dapatkan Terylene, kita kena keluarkan OH dan H. C double bond O sambung dengan O CH2 CH2 OH. Kita keluarkan H dan OH. Kemudian kita buat bracket. Dah siap repeating unit. Untuk polimer, kita tambah N sahaja. Monomer bagi Terylene adalah 1,4-benzene dicarboxylic acid. Letak kat bahagian bawah ni. Dan 1,2-ethane diol kat bahagian bawah ni. Repeating unit adalah yang ini tapi tak ada N. Manakala kalau polimer, macam biasa repeating unit tapi kena ada N. Dah siap. Tertinggal garis ni. Ini kena buat ya. Bahagian yang terakhir sekali adalah uses of synthetic polymers. Madam ada nyatakan PET untuk bekas minuman, PVC untuk wire covering dalam construction, polystyrene bekas makanan dan juga mainan, Teflon periuk tak melekat, nylon 6 dan nylon 6 lebih kepada industri pakaian, tekstil dan juga sweater. Kevlar ni jaket kalis peluru, Dacron dan Terylene guna dalam fabric dan fiber optic material. Okey, dah habis polimer. Bye bye.